Bank Negara cari penyelesaian kukuhkan ringgit. Siasatan kes Perikatan Nasional terima dana judi tidak dihentikan. Nilai ringgit akan kembali stabil pada kadar munasabah. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan optimis penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika ketika ini hanya bersifat sementara. Ini berikutan Kerajaan Amerika Syarikat masih belum membuat keputusan berhubung had siling hutang negaranya. Kita harap ia boleh diselesaikan dalam masa yang pantas, dan apabila perkara ini selesai, saya harap dia akan kembali kepada kadar yang lebih munasabah. Kementerian Keuangan juga yakin Bank Negara Malaysia mempunyai strategi penyelesaian sekiranya Amerika Syarikat masih tidak mempunyai keputusan had siling hutang negara. Bagi kadar OPR pada masa akan datang pula, ia bergantung kepada keputusan BNM. Ketika ini BNM menentukan kadar OPR berdasarkan inflasi negara dan bukannya nilai ringgit. Siasatan terhadap dakwaan Perikatan Nasional PN mendapat sumbangan dana syarikat judi semasa kempen pilihan raya umum ke-15 lalu belum dihentikan atau digugurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan SPRM sebaliknya hanya menyatakan tiada fail siasatan dibuka memandangkan maklumat diperoleh setakat ini bersifat umum. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Azalina berkata SPRM sebagai badan bebas dan berkecuali tentu sekali berhak menjalankan siasatan berkaitan. Fail siasatan boleh dibuka mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, Akta 694 atau mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa berdasarkan maklumat dan bukti yang diperoleh dari semasa ke semasa. Selain SPRM, terdapat agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia dan lembaga hasil dalam negeri berkuat kuasa untuk menyiasat sebarang kesalahan jenayah. Beliau berkata undang-undang negara juga tidak mempunyai sebarang had masa untuk memulakan sebarang tindakan atas kes-kes jenayah. Sehubungan itu, Datuk Seri Azalina menyeru semua pihak menghormati prinsip rule of law dan tidak membuat kesimpulan melulu atas jawapan yang diberi di Dewan Rakyat. Perolehan kapal Second Generation Petrol Vessel SGPV, kapal tempur pesisir LCS bagi TLDM akan diteruskan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata ia menerusi perjanjian kontrak tambahan ke-6 antara pihaknya dengan Busat Naval Shipyards yang berhad. Perjanjian bertujuan memberi tumpuan penuh untuk memastikan projek LCS disempurnakan mengikut tempoh ditetapkan. Perolehan ini adalah amat penting bagi TLDM bagi meningkatkan keupayaan armada selaras dengan plan transformasi 15-5 TLDM bagi memelihara kedaulatan perairan negara. Pelaksanaan projek SAS ini akan dipantau oleh projek monitoring team, iaitu PMC yang dipengerusikan bersama oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Di samping itu, laporan berkala kepada jemaah menteri akan disediakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian tambahan LCS di Langkawi.
5.23 di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC yang dibuka untuk orang awam mendapat sambutan luar biasa. Setelah 4 tahun tidak berlangsung, orang ramai membanjiri perkarangan MIEC seawal pukul 8 pagi. 5.23 yang bermula untuk pelawat perdagangan sejak Selasa berakhir semalam. Manakala untuk pelawat awam, ia berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Ia menempatkan reruai dan pavilion pelbagai agensi dalam dan luar negara melibatkan aset keselamatan serta komersial, manakala di landasan terbang atau tarmac menampilkan pameran statik pelbagai pesawat. Untuk pameran di MIEC, ia bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Manakala segmen maritim telah dibuka kepada orang awam sejak hari pertama lagi di Resort World Langkawi. Sasaran kehadiran pengunjung awam pada edisi kali ini pula adalah seramai 250,000 orang. Ya, jika di MIEC pusat pameran dibuka kepada awam hari ini, lain pula untuk segmen pertunjukan maritim. Berlangsung di Resort World Langkawi, orang ramai boleh menyaksikan pelbagai persembahan di air sejak hari pertama lagi. Laporan Fahmi Zaidi. Demonstrasi segmen maritim tidak kurang hebatnya seperti pertunjukan udara. Pelbagai aksi dapat dilihat membabitkan pelbagai aset agensi keselamatan negara. Antara yang dipertontonkan seperti pancaragam dan kawat senyap PLDM, persembahan pancaragam APMM dan demonstrasi Kobra pasukan kastam. Saya daripada Selangor. Saya datang sini untuk melihat aset-aset negara kita. Terutamanya maritimnya aset. Lepas tu kapal terbang sangat teruja. First time saya datang ke Langkawi ni, saya tengok 5. Dan sebelum ni kita orang tengok iklan dalam TV je, kita orang tak datang sini. Sekarang saya datang sendiri dengan family. Oh, memang terbaik lah cakap. Akak daripada Lostak. Sebagai orang Kedah, kita memang sukalah bila ada 5 macam ni. Sebab kita boleh ambil peluang untuk rasa aset-aset yang mana kita tak pernah terfikir nak pegang, nak rasa, nak feel bawa. Contoh macam tadi Kak, feel bawa kereta, bawa motor, walaupun tak bawa tapi orang kata feel dengan enjin terbuka apa semua, rasa nak feel macam mana. First datang kat sini nak bawa suami lah sebab dia first time untuk datang kelima. Lepas tu kita pun ada involve dalam airline juga kan. Jadinya memang minat lah untuk datang. So kalau pergi dekat 5 kan every 2 years baru ada kan. So kita teruja lah untuk datang, untuk tengok macam mana kita punya macam Navy, ada custom, ada polis, lepas tu ada Air Force semua kan. So itulah kita teruja lah nak datang kat sini. Pertama sekali saya rasa teruja lah sebab ini pertama kali saya sampai dekat Langkawi ni untuk tengok 5. Dan pertunjukan ni pun yang last dia 2019 kan. 2021 tak ada sebab COVID-19. Jadi bila saya tengok memang rasa teruja lah. Dan aset-aset yang ada ni memang cukup membanggakan saya lah. Tak pernah lagi bawa-bawa anak cucu datang tengok 5 ni. Arwah husband Kak Choh pun dia selalu ke 5 setiap kali 2 tahun sekali. Tapi dia bekerja, bertugas. So tak ada peluang lah nak tengok macam ni kan. Jadi rasanya tahun ni happy lah bawa anak-anak cucu boleh tengok dengan real lah. Meskipun cuaca sekarang agak panas terik, namun ia tidak mematahkan semangat untuk orang ramai berkunjung dan menyaksikan sendiri demonstrasi serta pameran aset-aset negara yang dipamerkan khas sempena 5.23. Fahmi Zaidi, RTM. Ia turut mencuri tumpuan kehadiran pasukan aerobatik Korea Selatan Black Eagles yang meraih sambutan luar biasa di 5.23. Ya, impak tular di media sosial dengan panggilan juruterbang ORPA menarik minat golongan muda ke pameran Dewi Tahunan berkenaan selain mendalami industri aeroangkasa. Ya, ikuti kupasannya bersama wartawan Azamuddin Hussein.
Universiti Langkawi dan ketika ini saya berada betul-betul di hadapan Black Eagles punya pesawat pejuang yang saya kira cukup mendapat perhatian di media sosial, dan inilah dia T-50B Golden Eagle. Saya dapat mendekati dengan sendiri. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda pertemuan saya dengan ketua juru terbang bagi Black Eagles. Kelibat juru terbang dan jet pejuang Tentera Udara Republik Korea itu mencuri tumpuan ramai, khususnya di TikTok dengan jutaan tontonan. Ketua pasukannya, Major Yang Yun Ho, teruja dengan respon positif diterima daripada rakyat Malaysia terhadap penampilan mereka ke-523. I so funny and impressed to hear like that. The many Malaysian people like Black Eagles and Korean people. And the many Malaysian people could say Korean like Oppa, 사랑해요, 고마워요, 감사해요. So I love the Malaysian people in Lima also. Di sebalik persembahan memukau, 2 orang juruterbang baharu dilantik setiap tahun dengan menjalani latihan pada musim sejuk. Mereka perlu melengkapkan sekurang-kurangnya 40 penerbangan latihan sebelum disahkan sebagai ahli pasukan formasi dan aerobatik. The Black Eagles will show the full display with 24 different formations in Lima 23. There are the formations showing the capabilities of T-50s on maintaining the dense formation, changing the formation, the maneuverability in high and low speed, and finally the better maneuvers used in the air combat. Beliau menyifatkan pertunjukan udara Dima 23 sebagai peluang untuk Korea Selatan mempertingkat kerjasama dan hubungan dengan QDM dan negara lain seperti pasukan Jupiter dari Indonesia. Selain berharap lebih banyak negara akan menyertai persembahan udara Dima edisi akan datang. Baik saudara, kerjasama dua hala antara Malaysia dan Korea Selatan ini bukan sekadar untuk meraih populariti antarabangsa sahaja, tapi sudah pastinya ia akan memperkukuhkan lagi industri pertahanan negara terutama dalam sektor udara. Azamudin Hussein, RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa menunaikan solat Jumaat di Masjid An-Naim, Kampung Jalan Kebun di Shah Alam. Ketibaan beliau pada pukul 1.17 tengah hari disambut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu serta Esko Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Selangor Muhammad Zawawi Ahmad Muni. Kesucian kalimah Allah yang Maha Agung menjadi tajuk khutbah disampaikan Imam Muhammad Hafiz Mat Hussein di hadapan kira-kira lebih 2,000 jemaah. Selesai solat, Datuk Seri Anwar meluangkan masa makan tengah hari dan beramah mesra bersama jemaah masjid. Malaysia bakal melancarkan pasaran pertukaran tenaga boleh diperbaharui serantau dalam beberapa bulan akan datang. Usaha itu bagi memudahkan perdagangan rentas sempadan. Dalam temubual yang dibawakan Bloomberg di Forum Ekonomi Qatar, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, Malaysia merupakan negara strategik dan berpotensi dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. We have this unique situation where Malaysia is geographically very central to the whole region, and you have the mainland in the north with a lot of RE potentials, but there's a lot of demand as well in terms of RE in Malaysia, in Singapore, and Malaysia is well positioned to connect the whole region. Malaysia juga akan melancarkan satu pelan induk perindustrian baharu pada Ogos ini. Dokumen Piawaian Pelaburan Mampan SIS dilancarkan untuk syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLICS. SIS akan bantu GLICS berkembang dengan lebih mampan selaras dengan aspirasi kerajaan Malaysia Madani menjelang tahun 2025. 5 prinsip SIS ini sebagaimana saya nyatakan, pertama tadbir urus dan struktur
Yang kedua, penjajaran strategi. Yang ketiga, proses dan metodologi pelaburan. Keempat, hak dan tanggungjawab pelabur. Yang kelima, penzahiran dan ketulusan. Segalanya perlu diikuti oleh syarikat-syarikat Menteri Keuangan diperbadankan dan juga government GLCs dan GLICs. SIS juga menyediakan keperluan dan panduan praktikal yang luas selain piawaian umum bagi GLICs. Pengurusan membawa balik jenazah Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob telah diselaraskan dengan lancar oleh pihak Kedutaan Malaysia di Nepal. Jenazah akan diterbangkan dari Kathmandu menggunakan pesawat MH115 pada pukul 11.30 malam ini waktu tempatan dan dijangka tiba di KLIA esok 27 Mei pukul 6.25 pagi waktu Malaysia. Berdasarkan kenyataan media oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Amizan Muhammad Ali, jenazah seterusnya akan dibawa pulang ke Kota Kinabalu pada pukul 11.35 pagi dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada pukul 2.15 petang. Atas permintaan ahli keluarga, jenazah akan dibawa ke kediaman mereka di Kampung Benoni Papar dan kemudiannya akan disolatkan di Masjid Jami' As-Salam Benoni. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni mengikut upacara istiadat penghormatan APM. Pusat Khidmat Pelanggan Tabung Haji TH ditambah baik tahun ini dengan mengasingkan 5 kategori perkhidmatan bagi memudahkan urusan jemaah. 5 kategori tersebut melibatkan aduan, permohonan, cadangan, penghargaan dan pertanyaan. Ya, pusat berkenaan berfungsi menguruskan isu bukan berkaitan ibadat dengan kadar segera. Kalau perlu disiapkan segera, kita perlu siapkan segera hingga selesai. Direkodkan diorang. Tak boleh open, tergantung, tak boleh. Mesti setiap aduan yang diadukan oleh jemaah haji diselesaikan ada SA, tempoh masa yang tertentu. Sekiranya tak dapat diselesai, direkod macam mana jalan penyelesaian. Tak boleh tergantung sampai habis musim haji. Tak boleh. Mesti ditutup dengan sempurna dan masalah diatasi. Penambahbaikan perkhidmatan TH tahun ini bagi mengelak kekeliruan semasa menerima aduan atau permohonan oleh jemaah.